Sekejap. Diana boleh terus main je. Tak apa. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang, selamat hujung minggu. Apa khabar anda semua yang sedang berada di mana sahaja pun? Semoga anda semua baik-baik saja. Saya Hafiz Latif atau Bang Pis, anda sedang bersama-sama kami dalam My Book Festival. Ataupun untuk acara hari ini, kita adalah dalam rancangan Book Story Basking Chapter 1, chapter pertama untuk My Book Festival sempena Kuala Lumpur, Ibu Kota Buku Dunia. Dan kita akan menghiburkan petang minggu anda pada hari ini dengan dua artis yang saya terbangkan jauh ni. Tapi nanti saya akan perkenalkan mereka dahulu. Cuma saya mohon tuan-tuan dan puan-puan, anda semua yang mana yang sedang menonton secara langsung ini, boleh terus kekal berada di KL Baca untuk kita menikmati petang hujung minggu ini dengan alunan suara lemak merdu daripada dua orang artis yang saya bawakan khas untuk anda semua. Dan saya terbangkan jauh mereka berdua ni untuk kita semua pada petang ini. Kita akan raikan seorang saya terbangkan jauh dari Hull, England. Hello, hi, how are you, Bella? Papi, hello semua. Okey, dan ada seorang lagi artis jemputan yang saya terbangkan jauh dari Turki. Merhaba Dr. Farida. Selamat petang, Assalamualaikum semua. Saya Turki Malaysia. Ada kot tempat nama Turki di Malaysia. Nampak adalah sikit-sikit baik. Tapi itulah dia kan, sempena Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia dan sempena My Book Festival, kita bawakan Book Story Basking chapter pertama yang akan menggabungkan buku, muzik dan juga puisi untuk kita punya hiburan petang minggu pada hari ini. Dan insyaAllah sepanjang lebih kurang dalam 1.5 jam ini, anda bersama-sama dengan kami untuk kita menikmati ketiga-tiga yang saya sebutkan tadi lah, buku, muzik dan juga puisi. Jadi mungkin untuk sebagai pengenalan awal sempena Book Story Basking chapter pertama, saya mulakan dulu dengan Bella lah, sebab Bella ni sebenarnya sekarang ni kalau ikutkan waktunya saya difahamkan pukul 8 pagi. Tuan-tuan dan puan, gigih kan? 8.30 sekarang. 8.30 pagi lah. 8.30 pagi gigih untuk bersama-sama kita untuk menikmati suasana pada hujung minggu ni. Jadi mungkin Bella boleh kongsi sikit dengan kita apa yang sekarang ni Bella sedang lakukan di Hull, England. Boleh kongsikan dengan kita tak? Okey, sekarang saya bekerja sebagai penyelidik di University of Hull. Baru saja sebenarnya di Hull ni, di England. Sebelum ni saya Clyde University di Glasgow. So bulan ni di sini. Jadi itulah maksudnya saya bekerjalah di sini, bawah kontrak, bekerja dengan universiti. Ya, insyaAllah. Dah berapa lama dah dekat ni di luar negara? Kalau waktu belajar 4 tahun lah. Lepas tu 2018, Februari 2018 saya balik ke Malaysia. Kerja dengan UM, datang balik Mei 2019. Sampai Faham. Baik. Okey, kita nak terbang pula ke Turki, Malaysia yang dikatakan oleh Dr. Faridah tu ya. Okey doktor, mungkin boleh kongsikan dengan kita. Doktor sekarang ni sedang bertugas sebagai apa? Mungkin boleh kongsikan dengan audiens. Okey, Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana menonton. Saya Farida Idris, seorang pensyarah perubatan di salah satu universiti tempatan, Universiti Awam di Malaysia. Seorang ibu kepada 6 orang anak dan juga seorang pembaca. Dan juga mungkinlah ada sedikit sebanyak karya saya sewaktu saya muda-muda dulu. Doktor tak nak sebut dengan kita audiens pada hari ini. Doktor juga sebenarnya seorang booktuber, kalau tuan-tuan dan puan nak tahu boleh cari dekat YouTube Doktor Buku. Nanti boleh tengok. DOKTORBOOKU. Doktor Buku. Saya ada buat review tentang buku-buku yang saya telah baca lah. Boleh cari di YouTube. Betul. Jadi boleh carilah dekat YouTube Dr. Faridah nanti. Bella mungkin nanti kita boleh cari juga dekat YouTube dia. Baik, okey. Kita tak nak buang masa terlalu lama untuk sesi pengenalan ni. Kita nak berhibur. Cuma untuk
anda semua mengalami pendengaran yang luar biasa pada petang ini. Jadi saya mohon untuk anda semua sila pasang earphone ataupun headphone masing-masing supaya kita dapat menikmati persembahan-persembahan daripada Bella Diana dan juga Dr. Faridah nanti. Jadi baik, kita nak mulakan dahulu dengan persembahan pertama daripada Dr. Faridah dengan bacaan naskah daripada Dr. Faridah. Silakan. Okey, terima kasih Hafiz. Jadi walaupun saya digelar kononnya artis tadi, tapi saya tidak akan menyanyi ya. Saya akan biarkan kepada Bella lah. Jadi apa yang saya akan buat adalah saya akan baca sedikit daripada karya yang pernah saya tulis pada tahun 2015 yang dimuatkan dalam satu koleksi cerita kolaborasi yang bertajuk Kapur Kasut versus Kapur Tulis. Jadi saya ada cerita penulis cerita kontok dipanggil, certot pada waktu itu. Certot, okey. Jadi saya akan bacakan bahagian permulaannya dahulu ya. Jadi mari sama-sama kita dengar. Boleh. Bertajuk Gadis Kimono. Apakah mimpi yang mengganggu kau malam tadi, Rafidah? James Bond pun akan berfikir banyak kali sebelum melakukan misi ini. Kalau ditangkap oleh cikgu, habislah nama kau dicanangkan di seluruh sekolah. Bukankah kau ketua penolong pengawas dan pelajar contoh sekolah rendah di kampung kita ini? Rai, aku sudah bosan. Aku hanya boleh pinjam sebuah buku sahaja dari perpustakaan sekolah. Kemarin, aku baru meminjam kisah Nancy Drew. Belum tamat loceng balik sekolah, aku sudah selesai membacanya. Semalam, aku pinjam pula buku Rumah Beratap Merah. Aku sudah habiskan malam tadi juga. Hari ini aku mahu pinjam buku lagi. Tapi aku mahu pinjam 2 atau 3 buah buku. Rai Nashrah hanya menggeleng. Kita ni sekolah di kampung. Sekolah pun tidak sebesar mana. Perpustakaannya juga cuma sekangkang kera. Cuba kau kira ada berapa rak buku di dalamnya? Rak buku cerita pun hanya ada 1. Itu pun buku hanya separuh rak. Aku hairanlah bagaimana kau boleh membaca lebih laju daripada motor bunsiu abang aku tu. Buku yang aku pinjam minggu lepas pun aku baru habis bab kedua. Aku sudah tidak boleh sabar lagi, Rai. Aku tetap akan jalankan misi aku. Engkau tolong aku ya, Rai? Aku tidak mahu terlibat langsunglah dengan kerja-kerja Mission Impossible engkau tu. Rafidah memegang tangan Rai. Dia renung mata rakannya dengan tepat. Tolonglah aku, Rai. Engkau cuma perlu teman aku ke perpustakaan dan selindung aku semasa aku menjalankan misi aku. Rai mengunci mulutnya. Matanya ditundukkan ke bawah. Tolonglah Rai. Engkaulah kawan yang betul-betul memahami aku. Kalau aku kena tangkap, aku haramkan mulut aku menyebut nama Rai Nashrah binti Ramdan. Rai masih membisu. Rafidah menggoncang tangan Rai perlahan-lahan. Okey. Inilah kali pertama dan terakhir aku akan tolong kau dalam hal-hal sebegini. Engkau ni sudah dikira hantu buku, bukan lagi ulat buku. Rafidah pantas memeluk Rai. Okey, jadi kita berhenti dahulu di situ ya. Nanti kita boleh sambung di slot-slot selepas ini. Pandai ya Dr. Faridah, dia berhenti dekat pelukan di saat orang semua sedang memerlukan pelukan-pelukan kasih sayang daripada semua orang waktu ni kan, sebab tak dapat nak mengumara dan sebagainya. Doktor berhenti di fasa pelukan itu. Jadi kita tengok nanti macam mana suasana seterusnya dengan bacaan tersebut. Tetapi mungkin sedikit perkongsianlah doktor tentang buku ni. Diterbitkan oleh siapa, apakah judulnya? Okey, ini adalah sebenarnya karya kolaborasi ya. Pada tahun 2015, ia adalah koleksi 50 kisah alam persekolahan. Jadi semua penulis ini menceritakan pengalaman sama ada yang direka ataupun yang mungkin yang betul dan dimuatkan di dalam buku ini. Kapur Kasut versus Kapur Tulis. Jadi jika kita ingin mengimbau kembali kenangan-kenangan kita di sekolah dahulu, perangai-perangai yang kita rasa betul ke aku buat ni kan. Jadi bolehlah dapatkan kod buku ini lagi. Saya pun tak pasti kat mana dapatkan. Boleh kita Google. Baik, nanti kita akan tengok sama ada yang naskah yang dibacakan oleh Dr. Faridah tadi adalah kisah beliau yang sebenar ataupun mungkin hanya rekaan semata seperti yang dikatakan oleh Dr. Faridah. Baik, okey, kita nak beralih
perhatian kita kepada Bella Diana, maafkan saya. Bella Diana pula untuk bacaan naskah daripada buku yang akan dipersembahkan beliau. Silakan Bella Diana. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih Bang Pi Salam. semua. Okey, saya macam Bang Pi cakap, katakan saya adalah seorang musician, saya bukan seorang pemuzik. Saya hanyalah orang yang minat muzik dan juga penulisan kreatif. Dan baru setakat ini hanya sebuah buku sahaja yang saya telah menulis bersama dengan seorang sahabat. Malangnya buku tak ada dengan saya kerana saya dah pas kepada kawan saya yang pulang ke Malaysia. Jadi saya ada tunjukkanlah di background ni, boleh nampak kan, ini adalah bukunya Sepatu Boleh Terbang, adalah penulisan bersama saya dan juga Sarah lah. Kalau tengok di belah kiri, ini saya dan juga Sarah. Jadi penulisan buku ini adalah sebuah travelog yang akan membawa motivasi kepada semua dengan harapan lah, itu harapan kami lah. Dan yang menariknya tentang buku Sepatu Boleh Terbang ini adalah buku berkenaan dua penulis yang berbeza nationality, iaitu saya Malaysian dan Sarah adalah seorang Indonesia. Jadi kalau boleh anda boleh dapatkan daripada Kertas Terbang Studio, penerbit kami. Okay, saya tutup mula. Okay. Alright, so saya mulakanlah. Untuk bacaan kali ini ada 3. Jadi yang pertama saya akan mulakan dengan part saya ya. Biar ku dapat cahaya. 3 petang 12 Mac 2014. Masa aku dalam bilik ni, beberapa kali diterjah dengan soalan penyelidikan Prof. Najah Smith yang langsung tidak menangkap penjelasanku tentang metodologi PhD yang akan diterapkan. Aku perasan Prof. Najah Smith tidak senang dengan cara aku bertutur bahasa Inggeris. Mungkin struktur ayat yang aku susun tidak kena dengan cara orang tempatan. Banyak kali beliau memberi tanda supaya berhenti berhujah dan meminta Dr. Ben Hughes, penyelidikan kedua, membantu memahamkannya tentang topik PhD aku. Sewaktu berdiskusi dengan Dr. Ben Hughes tempoh hari, adik aku dikatakan okey dan boleh dijadikan topik PhD. Sebab itu perjumpaan ini dibuat kerana beliau merasakan aku boleh pergi ke langkah yang seterusnya. Kegerunan hati bertambah bila melihat Prof. Najah Smith menarik nafas panjang dan memejamkan mata. Kenapa aku merasakan beliau seperti kecewa dan mungkin menyesal mengambil aku sebagai pelajar bawah selian beliau? Diana, I think you might not aware that PhD research should be in-depth and more critical. Your suggestion to evaluate 3 UHI mitigation strategies is too idealistic to be carried out. You must select one subject and look deeper to its central core. PhD is not an undergraduate project. Can you please carefully think about this and come back to me with new aim and objectives? You can start by focusing to the pavement heating system and then try to find a niche area that is not yet been carried out in the latest journal or thesis. And one more thing, make sure you improve your writing. Perjumpaan kami tidak sampai 1 jam. Aku diminta keluar kerana beliau ingin berbincang lebih panjang dengan Dr. Ben Hughes. Aku mengucapkan terima kasih dan keluar dengan sedikit sedih. Idea-idea yang aku hasilkan selama hampir sebulan setengah daripada kumpulan rumusan kesusastraan jurnal kejuruteraan, teknologi dan alam sekitar ditolak secara mentah. Dalam perjalanan pulang, aku perasan matahari tegak lain macam hari itu. Cahaya yang memancar begitu terang. Angin sedikit sepoi tetapi tidak menenggelamkan panas cahaya. Kereta lalu lalang langsung tiada. Hanya orang tempatan menunggang basikal dan berjalan masuk keluar kawasan kampus. 10 saat melepasi lampu isyarat, aku sudah tiba di rumah sewa. Aku perasan housemate ada bilik dia yang tertutup rapat. Dengar pula suara dia tengah telefon mak dia di Malaysia. Tapi aku tak ada mood nak bertegur sekarang. Di sebelah katil ada pula ukulele. Comel je, corak jiraf kuning di badan. Sambil baring, sambil strum bunyi chord C dan G. Ada juga beberapa chord pelik, aku tekan dan mula rasa excited untuk cari rhythm. Setengah jam mencari melodi, aku mula-mula sebuah lirik berkisahkan idea PhD aku kena reject hari ini. Teringatkan pancaran matahari tadi, elok sangat menjadi metafora kepada aku yang memerlukan peluang kedua demi membuktikan diri ini bukan useless. Usai menulis lirik mengikut struktur rangkap, chorus dan penyambung, aku sinkronis pula lirik dan melodi. Juga aku menulis lagu, tak sampai 1 jam. Tak tahulah sedap ke tidak. Malam ni juga nak post ke Facebook. Lagu pertama aku cipta, Made in Leeds. Terangkan semula hidupku,
Jangan tutup semua awanmu, biar ku dapat cahaya. Okey, dah habis. Nanti saya sambung lagi. Nampak Bella dah belanja dah sikit. Jadi tuan-tuan dan puan mana yang sedang menonton secara langsung ni, terus kekal berada di sini bersama-sama dengan kami. Nampak tak tadi? Saya dah cakap dah, saya terbangkan artis ni jauh-jauh semua ni. Dan mereka ni nampak tak suaranya. Tadi Dr. Farida membaca pun dengan lunak merdunya, dan Bella pun dah belanja kita sikit. Itu baru sikit tu, saya tak tahu kalau kejap lagi dengan petikan gitar macam mana pula kan. Mungkin Bella boleh kongsi sikit lah dengan kita tentang penulisan naskah yang sudah dibacakan tadi kan. Tapi saya nak minta izin untuk Bella pancarkan sekali lagi yang green screen tadi tu, boleh tak? Boleh. Okey. Sebabnya saya kagum dengan teknologi semasa, walaupun buku sepatu boleh terbang ni dah tak ada dekat Bella sekarang ni, tapi nampak tak, dengan teknologi kita dapat masih lagi melihat buku yang ada di belakang Bella tersebut. Itulah bukunya, Sepatu Boleh Terbang, diterbitkan oleh Kertas Terbang Studio. Dia berbentuk motivlog ataupun travelog for motivating. Mungkin Bella boleh kongsi sikit dengan kita tentang buku ni? Okey, sebenarnya waktu macam ni, saya dan Sarah kedua-duanya sudah habis belajar lah. Maksudnya dua-dua dah habis. Sarah merupakan pelajar master dalam bahasa dalam Inggeris, bahasa Inggeris di Sheffield University. Manakala saya ke bawah Faculty of Engineering. Jadi kami dah habis belajar and then jobless for months lah, agak lama. Kami sentiasa memberi semangat to each other. Jangan InsyaAllah nanti satu hari nanti akan ada kerja semula. Entah macam mana perbincangan biasa mengatakan okey, jom kita patut tulis buku sama-sama. Macam itulah. Ilham, macam mungkin itu ilham Allah lah kepada kami. Secara tidak langsung Kertas Terbang Studio post di Instagram kata anda ada manuskrip boleh hantar kepada kami. Okay. Kita hantar manuskrip pada mereka, 2,500 perkataan saja, macam itulah. Jadi kita cuba-cuba dan Kertas Terbang Studio suka dengan idea kami macam mana kami integratekan buku itulah. Jadi terima kasih kepada Kertas Terbang Studio kerana bersudi menerbitkan buku kami bersamalah. Ni pun ada penerbit dia ni, Syuktur ni, nampak tu, dia kata artis antarabangsa, dia komen dekat kita punya secara langsung. Baik, okey. Terima kasih Bella atas penerangan seberingkas je kan. Bella nyanyi sikit je tadi, terus dekat rumah saya ni, tengah hujan lebat tiba-tiba. Baik, okey, kita nak beralih. Saya dah maklumkan pada anda semua tadi bahawa kita book story basking ni, sebenarnya My Book Festival kita ada 3 kategori lah, bukanlah 3 kategori, 3 pecahan persembahan, iaitu bacaan naskah, buku, kita ada muzik yang akan dibawakan oleh Bella Diana nanti, dan kita juga ada persembahan puisi oleh Dr. Farida. Bella pun sebenarnya dia buat lagu puisi lah lebih kurang. Bukan lebih kurang lah, memang lagu puisi, maafkan saya. Jadi kita nak beralih kepada Dr. Farida semula untuk persembahan puisi yang mungkin akan diiringi oleh Bella juga dengan petikan kita. Jadi saya nak mengalih perhatian anda semua, tuan-tuan dan puan, kepada Dr. Farida semula untuk mendengarkan bacaan puisi daripada beliau. Silakan Dr. Farida. Okey, ini puisi ringkas daripada saya yang pernah saya tulis pada tahun 2015 semasa saya direzekikan pergi ke Turki. Pada waktu itu kami pergi pada bulan Januari, maka ia musim sejuk. Kami turun saja di airport Turki, Istanbul, turun salji kan. Jadi kami pergi ke beberapa tempat seperti Izmir, Edirne, Bursa, dan sepanjang perjalanan tu salji yang turun tu mengilhamkan saya kepada satu puisi yang saya beri nama, jangan terkejut, nama puisi ini adalah Selimut Putih. Okay? Tapi bukan maksud selimut putih di akhir hayat kita, tapi selimut putih menggambarkan keadaan apabila kebanyakan kawasan di Turki itu diliputi oleh salji pada waktu itu, sehingga mereka macam terpaksa cuti lah. Cuti sekolah sebab ribut salji turun dengan agak teruk. Jadi mereka tutup semua kedai dan semua sekolah. Jadi tak nampak orang, nampak selimut putih saja. Jadi jangan takut, dan insya-Allah saya akan bacakan puisi ringkas ini untuk sama-sama kita dengar ya. Baik. Sejuk, dingin, gigil, perlu segera diliputi.
Haba panas harus ditahan. Jangan keluar sesuka rasa. Putih, suci. Muka bumi pelbagai pandangan. Sesekali meninggi, selepasnya merendah. Semua tidak terkecuali. Kekasih putih suci datang menyapa, walau di mana pun jua. Dedaun meninggalkan pepohon. Pepohon mula disapa sunyi sendiri. Kekasih putih suci datang menemani. Dedaun meninggalkan pepohon. Pepohon mula disapa sunyi sendiri. Kekasih putih suci datang menemani. Di celah itu, ada pohon tetap gagah berdiri. Ditemani dedaun yang masih menghijau, kekasih putih suci tetap setia menyapa. Akan tetap di sisi menunggu. Sehingga disuruh pergi bila sampai waktu. Putih, suci, gebu. Membawa makna tersendiri. Semua membawa pesan yang sama. Tunduk kepada Tuhan yang tiada dua. Turki, Januari 2015. Feel sampailah doktor sebab satu hujan Ya. dekat tempat saya ni tengah hujan lebat ni. Lepas tu Bella pula dengan petikan gitar di situ, doktor membacakan puisi Selimut Putih tu pula tadi kan. Feel dia sampai terasa saya kan. Pengalaman pertama melihat salji, jadi kena pakai baju tebal-tebal kan. Kita berada di negara panas, sampai di sana sejuk. Betul. Kena pakai baju tebal-tebal kan. Jadi itulah dia ilhamnya datang pada waktu tersebut. Baik. Okey, mungkin doktor boleh kongsikan dengan kita sikitlah tentang puisi ni kan. Tadi doktor kata Selimut Putih ni bukanlah dia selimut putih yang kita faham sebagai kain kapan dan sebagainya kan. Dia adalah salji. Mungkin doktor boleh kongsi dengan kita lah pengalaman masa menulis tu kan. Ketika mengembara dan dalam masa sama menulis. Apa yang doktor rasa apabila mengembara dan juga dapat menulisnya semula? Sebab pada waktu mengembara tu kita, saya jarang menulis sewaktu pada real time pada waktu itu. Selalunya saya menghayati dulu perjalanan sebab daripada Turki, daripada satu tempat ke satu tempat itu dia jauh kan. Jadi mengambil masa perjalanan yang beberapa jam. Jadi pada waktu itulah kita melihat, menghayati, merenungi apa yang berlaku, apa yang ada di sekeliling kita, benda yang kita tak biasa lihat. Jadi apabila kembali ke tempat, ke hotel ke, atau kadang-kadang kembali ke Malaysia bila kita imbau semula, baru kita kadang-kadang dah ada dalam kepala tu. Selalu orang kata kalau kita dah ada tu kita cepat-cepat tulis kan. Kalau ada tu kita tulislah. Kalau tak ada tu insya-Allah kalau kita ingat, kadang-kadang perasaan tu kita boleh tuliskan semula. Just dalam perjalanan tu kita just enjoy saja. Orang kata embrace the journey. Menikmati suasana masa tu lah. Menikmati saja suasana pada waktu tersebut. Betul. Tapi menarik bila doktor dapat menuliskannya dalam selimut putih versi doktor sendiri kan. So itu yang menariknya tu. Baik, okey. Terima kasih doktor. Kita akan beralih semula Book Story Basking dengan persembahan lagu puisi daripada Bella Diana. Sebelum tu Bella boleh padamkan semula latar belakang tu kan. Baru sebab bila nak nyanyi lagu puisi ni, kalau ada yang tempat letak kayu api tu kan, saya rasa itu lebih nampak feel dia lah. Yang background belakang tu tempat letak kayu api kan? Betul lah Bella? Yalah, asalnya untuk nak panaskan rumah lah biasanya. Ini sekadar ni je. Ni rumah lama sebenarnya. Baik, kita nak panaskan suasana, sebab tu saya tanya kat belakang tu. Kita nak panaskan suasana Book Story Basking. Kita persilakan Bella Diana dengan lagu puisi yang pertama. Silakan. Hello, Assalamualaikum semua. Tajuk lagu ni yang saya cipta adalah Hilang. Dari jauh memandang sebujur tubuh, rentak kaki mulai lesu, memangkin jiwa memeluk duka.
Apa tiada esok hari untuk melihat awan berkumpul di bawah pancar mentari. Haruskah laut berhenti menggelora? Cantiknya ombak beralun, bertaut melodi tanpa kata. Dia cuba memegang erat, namun rasa tak membias untuk kembali. Sayang, 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 terngiang ucapan buat jiwa ini. Mengapa hari ini menyisakan langkahku esok kelam, gelap malam. Meremang bulu Omar, mula tekuk meremang. Sebab lari lah. Tak apa kan. Kita punya hiburan petang ni lain macam lah. Terima kasih lah kepada Bella kan. Itu baru lagu pertama pun dah macam tu lah kan. Nampak tak? Kalau mungkin saya boleh raikan beberapa komen yang ada yang sedang menonton secara langsung ni kan. Daripada Lin Rahman. Lunaknya suara Bella. Jenita Nordin kata menarik. Ed Charlie. Bagi good macam tu nampak. So siapa ni? Zeti Jaafar kata sedap suara. Jadi betul, kedua-dua artis yang saya bawakan ni takkan menggusarkan kita pada petang ni, takkan mengecewakan kita. Dr. Faridah dengan suaranya, dengan bacaan puisi dan juga bacaan naskah, Bella dengan nyanyian lagu puisi dan juga bacaan naskah juga. Jadi sebab itu tadi pada awalnya juga saya pesan kepada anda semua tuan-tuan dan puan, untuk pengalaman pendengaran yang luar biasa, kita ada lagi sikit lagi beberapa persembahan daripada mereka ni. Sila pastikan anda pakai earphone ataupun headphone supaya lebih jelas mendengarnya. Baik, okey. Kita beralih semula dengan sambungan daripada kisah Rai ni tadi. Sebab nak tahu juga ni kenapa peluk memeluk tadi ni kan. Kenapa peluk memeluk ni. Jadi kita nak tahu sambungan kisahnya. Kita persilakan Dr. Faridah sekali lagi dan terus kekal bersama-sama kami untuk Book Story Basking. Silakan Dr. Faridah. Okey, jadi kita sambung lagi kisah tentang gadis kimono. Okey. Okey. Inilah kali pertama dan terakhir aku akan tolong kau dalam hal-hal sebegini. Engkau ini sudah dikira hantu buku, bukan lagi ulat buku. Rafidah pantas memeluk Rai. Tepat pukul 10 pagi dan loceng waktu rehat sudah bergema, berebut-rebut anak murid mengerumuni kantin. Kelihatan dua orang pelajar perempuan berbaju kurung putih dengan kain berwarna biru gelap menuju ke perpustakaan di tingkat 2 bangunan sekolah. Rai, engkau buat saja muka selamba ya. Ikut aku masuk. Hari ini Azmira, budak darjah 5, akan mengawasi perpustakaan pada waktu rehat. Dia takkan berani nak tahan aku di pintu apabila kita keluar nanti. Di dalam perpustakaan, Rafidah dan Rai terus menghampiri rak di bahagian belakang. Tertera perkataan buku cerita di bahagian tepi rak. Rafidah memilih sebuah buku dan pergi ke kaunter. Rai hanya memerhati dari rak tersebut. Mira, akak nak pulangkan buku semalam dan mahu pinjam buku ini pula. Wah, lajunya akak baca. Rafidah hanya tersenyum. Kelihatan Azmira menulis sesuatu ke dalam buku log. Okey Kak Rafidah, sudah siap direkodkan. Akak boleh pinjam selama 2 minggu. Tetapi pasti esok akak akan pulangkan. Betul tak? Rafidah masih tersenyum. Rafidah kembali ke rak buku dan menghampiri Rai. Rai,
Misi aku akan bermula. Engkau cuma perlu berdiri di hadapan Ra dan perhatikan jika ada orang datang. Rai mengangguk dan terus berdiri tegak umpama penjaga keselamatan di hadapan bank. Rafidah terus berjalan ke kawasan agak tersorok dan gelap di bahagian hujung rak. Cepatlah Ida. Beberapa orang budak sudah mula mahu masuk ke dalam perpustakaan. Aku sudah berjaya selesaikan misi aku ini. Jumlah buku aku hari ini adalah 3 buah. Yeay. Tersentak Rai bila dicuit dari belakang. Engkau jalan dulu. Aku nak tengok macam mana gaya jalan kau selepas kejayaan misi kau itu. Rafidah tersengih-sengih sambil kedua-dua tangannya diletakkan di atas perut seperti sedang solat. Dia mula berjalan. Langkahnya kelihatan pelik dan perlahan. Dia berjalan dengan langkah yang pendek seperti wanita Jepun yang memakai kimono ketat. Rai yang sedang berdiri di belakang menutup mulutnya dengan tangan menahan ketawa. Perlahan-lahan, Rafidah menghampiri pintu keluar perpustakaan. Azmira memandangnya dengan dahi berkerut. Kenapa akak berjalan pelik semacam? Rafidah hanya tersengih sambil cuba melajukan pergerakannya. Akhirnya, mereka berjaya melepasi pintu perpustakaan dengan selamat. Yeay, misi aku berjaya! Rafidah menggenggam kedua-dua tangannya. Rai yang berdiri di hadapannya hanya tersenyum. Selang sesaat, tiba-tiba Rai mengatuk mulut rapat-rapat dan riak mukanya berubah seperti ternampak hantu. Belum sempat Rafidah membuka mulut, kedengaran sapaan suara perempuan di belakangnya. Rafidah, pukul 11 nanti, jumpa saya di bilik guru ya. Saya ada hal yang mahu dibincangkan dengan awak berkaitan majlis penyampaian hadiah tahunan pada bulan hadapan. Badan Rafidah tegak. Matanya terbeliak dan kakinya dirapatkan. Dia mengalihkan badannya menghadap kepada tuan punya suara di belakangnya. Tidak ubah seperti askar yang sedang berkawat. Baiklah Cikgu Syam. Belum sempat Cikgu Syam meneruskan bicara, loceng menandakan waktu rehat sudah berakhir. Bergema membingitkan telinga. Baiklah, jangan lupa ya. Sekarang kamu baliklah ke kelas kamu cepat. Okey, jadi saya berhenti di situ. Nanti kita lihat apakah kesudahannya selepas ini. Kisah apa Rafidah dan juga Rai ni semakin mendebarkan ya tuan-tuan dan puan kan. Kita tak tahu kenapa dia jadi apa wanita berpakaian kimono tadi dan sebagainya. Ini pasti akan mendebarkan kita untuk mengetahui kesudahan kisahnya nanti. Tapi mungkin sedikit sebelum saya nak beralih kepada Bella, saya nak tanya pada Dr. Faridah sikitlah berkenaan dengan pengalaman pembacaan kan. Maksudnya bila membaca sesebuah naskah tu berbeza dengan menulis kan. Jadi apa yang doktor rasai ketika dapat membacakannya kepada halayak? Sebab bila kita menulis tu kita kadang-kadang tak dengar kan diri kita sendiri, tetapi bila kita membaca tu lainlah. Saya cubalah baca ikut suasana yang nak digambarkan di dalam buku ni kan, sebab kita yang tulis, tapi saya tulis pun dah lama, jadi saya cubalah kembalikan, mengimbau kembali memori-memori lama di sekolah, berada di sekolah kampung dengan perpustakaan, kemudahan perpustakaan yang terhad kan. Tetapi bagi kami sekolah kampung ni, masa dulu tak ada TV sangat, tak ada internet, tak ada, semua tak ada, yang ada hanya bacaan buku dan mungkin surat khabar. Jadi bukulah yang menjadi penyelamat dan menjadi pintu imajinasi kanak-kanak di kampung, sebab kita agak terhad kan bahan bacaan di sana, jadi itulah dia. Hashtag Tanda Pagar petang ini tuan-tuan dan puan, buku sebagai penyelamat dan juga buku sebagai pintu imajinasi. Wah, itu dua hashtag. Dua tanda pagar yang kita akan bawa balik pada hari ini ya. Buku sebagai penyelamat dan juga buku sebagai pintu imajinasi. Itu sangat menarik daripada Dr. Faridah. Baik, okey, kita beralih kepada Bella Diana untuk sambungan. Saya tak pasti sama ada sambungan ataupun kisah seterusnya, tapi kita persilakan Bella Diana untuk bacaan naskah seterusnya. Dipersilakan. Okey, saya akan bacakan daripada chapter yang lain lah. Tapi ini adalah part saya dan yang terakhir akan saya bacakan daripada part Sarah ya, another penulis. Sekejap ya, tadi tiba-tiba dia terlari pula. Dia dah pergi ke tempat lain, jadi saya kena cari balik dekat dalam phone sekejap ya. Take time sikit, minta maaf. Okey, alright. Peganganku
versus kebebasan mereka. Aku perasan Boran mula selesa untuk bercerita dan bertanyakan soalan. Mulanya, dia berkongsi betapa dia gembira dapat keluar daripada zon selesa di Croatia. Antara kata-kata Boran yang aku rasa sangat bermakna. Travelling out of your comfort zone is thrilling and exciting. I love this feeling, to survive and to strive. There are so much things out there to explore. I can't just stay at one point and behave. Dia menambah, dia juga kagum kepada pelajar-pelajar yang berjauhan beribu-ribu kilometer untuk datang belajar di benua asing. Lagi menjadikannya tak sabar untuk mengembara lebih jauh. Dia teringin untuk singgah ke Malaysia, menikmati pulau-pulau hijau, terutama di Kepulauan Sabah. Soalan demi soalan santai singgah dari mulutnya. Sehinggalah satu soalan yang bakal menunjang akal fikiran dibacakan kepadaku. I wonder how you believe what you believe. I mean, how true do you think God exists? I heard one quote saying, God is almighty, but if you ask God to live up a mountain, never he can do that to you. Aku agak terkejut namun reaksi mukaku cuba dikawal rapi. Satu lagi soalan yang menguji pegangan Islamku. Mata Boran tepat ke mataku. Berbanding sebelum ni, dia banyak beralih pandangan. Dia menunggu untuk mendengar hujahan aku. Bagaimana caranya untuk menjawab pertanyaan ini? Bagaimana caranya untuk aku mempertahankan kewujudan Tuhan? Ya Allah, aku betul-betul diuji di sini. Aku memupuk kekuatan di samping rasa gusar, yakin tidak yakin, jawapan aku boleh membuatkan dia terima. I might not be the best person to convince you how I believe God exists, but I do believe that every creation must have a creator. How could a car be made if no one created it in the first hand? Ringkas dan tak cukup huraian mungkin. Tapi itu saja ayat yang paling power aku boleh beri. Ilmu aku masih senting. Boran tak puas hati. Aku boleh lihat mukanya tidak merasakan jawapanku tepat. Lama juga dia berfikir untuk membalas hujahanku. Well, I think you should know that the best way to prove your theory is through science. Until now, I can't see any scientific proof of how God really exists to this world. What I believe behind of all this universe is the arrangement of equations and theories, which are more relevant to tell how one particular event happens. As someone like you who believes God exists and do all the ritual things to serve your God, at least think about what I said, so you know you're not wasting your time for that. Aku tersentap. Apa yang Boran baru katakan memang aku tak boleh hadam. Ini melibatkan peganganku. Kenapa dia mahu persoalkan? Adakah dia mahu aku fikirkan berpegang kepada Tuhan itu hanyalah satu perbuatan yang sia-sia? Adakah dia mahu aku hilang rasa kebergantungan kepada Tuhan? Aku menarik nafas panjang sebelum meneruskan diskusi. Well, if that is how you think about God, my view is different. I believe God exists to this world because I can feel him. I don't know how to describe this feeling. You know that Muslim believes in Quran, right? Whenever I read Quran and its translation, I can sometimes feel that the verses are meant for me. And I can cry or smile or feel sad just like that. It's like a superpower exists around me, influencing me to feel those things. Bagai diberi sinar baru, aku lihat Boran mula longgar. Dia mula membuka cerita tentang keraguannya terhadap agama, tentang mengapa dia tidak punya pegangan agama lagi. I was born in a Catholic family, a strong one. In Croatia, nearly 90% are strong Catholics. When I was a kid, I was brought by my parents who pray in church almost every weekend. I myself believe in Jesus and kept praying for the wealthiness of my family. Until I was told that one of the priests in my hometown has stolen a huge amount of money, owned by our church. That money was actually a donation from our society. When I know about this, I was so mad. A priest supposed to show good examples to the followers, but he allowed himself to be possessed by demon. Since that, I began not to pay much attention to Jesus, because he did not stop demon to control over the priest until he could not do a right thing. Sebenarnya Boran ni baik orangnya. Dahulu dia merupakan pengikut agama yang kuat. Hanya kerana dia menyaksikan sebuah kejadian human error yang tidak boleh diterima, dia menjadi sanksi kepada teras sesebuah agama. Sedangkan Allah mendidik manusia dengan qada dan qadar. Tidak semua yang mengajar kebaikan akan terus baik dalam kehidupannya. Tidak semua yang membuat kejahatan akan kekal jahat dalam amalan hariannya. Semua bergantung kepada cara hidup yang dipilih. Kerana manusia dicipta boleh memilih. Takdir tertulis pada diri itu mencuri. Bukan salah agama. Bukan salah Tuhan. Sayang,
Kini Boran lebih percaya akan kewujudan semua perkara dengan kaedah evolusi. Sains pula menjadi ukuran. Agama sudah tidak relevan. Tuhan tidak dipercayai lagi. Habis. Wow. Lain macam. Saya terkesima, saya clue sekejap kan sebab dengan kisah begini kan. Sebab saya mungkin belum pernah melalui situasi begini, maksudnya confrontation daripada orang luar berkenaan dengan apa pegangan kita dan sebagainya kan. Dan itu adalah satu hal yang saya belum tercapai ataupun tergapai di akal fikir saya untuk ada seseorang berhujah sebegitu. Dan mungkin Bella boleh kongsikan dengan kita tentang pengalaman tersebut, pengalaman berhujah itu sendiri kan. Apa yang sebenarnya yang ada dalam fikiran ketika itu. Mungkin dalam diri mungkin akan merasakan bahawa aku belum cukup ilmu untuk berhujah, tapi dalam masa sama kita harus juga menyatakan pendirian kita sendiri, pegangan kita sendiri. Apa yang Bella boleh kongsi dengan audiens kita pada petang ini? Okey Bang Pis, sebenarnya saya kena ceritakanlah plot masa ditanya soalan tu. Saya hadiri sebuah kursus dekat Locarno di Switzerland. Okay. Dan saya the only person yang pakai tudung. Ada Muslim tapi saya seorang perempuan lah dan berhijab dan berhijab lah. Okay. Jadi dalam sebuah meja kadang-kadang ialah dia akan susun kita dengan pelajar-pelajar lain juga kan yang menghadiri kursus yang sama. Saya merasakanlah kadang-kadang hype tu memang kita ni susah nak diterima kerana mereka persepsi mereka adalah kerana cara kita berpakaian kan. Jadi saya sebaik mungkin untuk sebaik mungkin menjadi orang yang open minded lah kepada mereka kan. Banyak soalan sebenarnya, itu salah satu soalan tentang macam mana saya boleh percaya pada Tuhan, macam mana saya percaya Tuhan wujud. Sebelum tu ada yang tanya saya kenapa kena pakai tudung, kenapa tak makan pork, banyak sangat soalan yang saya ditanya waktu kursus tu. Okay. Dan yang sebabkan waktu itu kita baru-baru sampai UK and then kita orang yang biasa-biasa dalam agama, jadi tak berapa kuat. Jadi macam yang saya bacakan tadi, bila dia tanya macam you percaya Tuhan itu wujud. So saya kata setiap penciptaan mesti ada pencipta. Macam mana sebuah kereta tak boleh dicipta kalau tak ada siapa yang mencipta. Macam tu je lah. Tapi memang Boran tak boleh terima kerana kita kena terima hakikat. Disebabkan liberalization and then dan kebanyakan faktor lain lah, open mindedness dan sebagainya. Orang-orang Eropah ni begitulah, mereka begitu terbuka dan meninggalkan ajaran yang sebelum lah. Kebanyakan sebelum ni kalau ikutkan mereka lah menganut agama Kristian kan. Itu sudah menjadi macam atas kertas sahaja. So sekarang ni kebanyakan mereka sama ada agnostik, tidak memeluk mana-mana agama, ataupun atheist lah, tak percaya Tuhan. Jadi saya menulis bahagian ini kerana saya rasa perlu saya kongsi, kerana menunjukkan saya ni lah seorang waktu itu kan pengikut buta tuli. Maksudnya kita hanya ikut dan kita tak erti nak berhujah dengan orang-orang yang macam ni kerana mereka banyak sangat persoalan. Itulah. Wow. Kan? Tapi itu adalah pengalaman yang Bella Diana alamilah ketika berada di luar negara yang mana itu sebenarnya sangat memberikan satu pengalaman kepada kita sendiri juga, dan terima kasih kerana berkongsikan pengalaman tersebut dalam buku Sepatu Boleh Terbang yang diterbitkan oleh Kertas Terbang Studio. Dan kita sebenarnya akan beralih kepada Dr. Faridah untuk bacaan puisi yang seterusnya, tetapi saya sebenarnya kagum petang kita pada petang ini, hujung minggu ni, mereka berdua sebenarnya sangat in character. Kalau tuan-tuan perempuan kalau perasan sangat in character. Kalau tengok Bella Diana tadi baca naskah kan, bila part yang bahagian Boran tu, dialog tu, dia tiba-tiba dia punya ada slang lain lah, dia punya nada pun berubah. Dr. Faridah tadi pun sama, bila Rai punya dialog je lain. Jadi ni dua-dua ni kagum ni, mesti ada latihan lakonan mana-mana ambil ni untuk kita pada petang ni. Itu mungkin disebut psychology behind the screen. Betul, kan, betul. Sebab kita berada di belakang skrin tak nampak orang, jadi mungkin kita lebih natural. Mungkinlah, saya tak pasti, mungkin ahli pakar psikologi boleh nanti explain lebih lanjut. Sebab saya tadi dah terbayang-bayang lah sikit bila Bella punya dialog yang Boran tu kan, saya dah macam terbayang dah, macam ada dia punya
Inilah apa nada je kan. Baik, okey. Kita nak raikan seterusnya dengan persembahan daripada Dr. Faridah, tapi untuk memberi semangat sikit kepada Dr. Faridah bukanlah nak kata semangat Dr. Faridah ni pudar ke apa, tapi maksudnya daripada respons audien pada petang ini. Puisi Dr. Faridah Idris puitis. Lagu puisi daripada Bella dalam maknanya, melodinya menarik. Tahniah buat kedua-duanya. Ini diberikan komen oleh Jenitah Nordin. Dan juga daripada Syarmizan Syafi, beliau mengatakan bahawa hari ini sangat menarik, satu pendekatan yang boleh dicuba dengan pelajar. Ini adalah respons daripada audience kita pada petang ni. Bella saya buat ni buat love kecil kan. Saya suruh buat love besar je lagi kan. Baik, okey. Kita terus kan persembahan book story busting kita pada petang ini dengan persembahan puisi kedua daripada Dr. Faridah. Dipersilakan Doktor. Ke manalah mahu dibawanya. Okey, terima kasih Dr. Hafiz. Jadi kali ini saya dapat ilham semasa saya pergi ke Nottingham Januari 2019. Kebetulan pada waktu itu pun Januari juga, maka dia pun macam baru habis winter begitu kan. Jadi masih lagi lah dalam keadaan yang kelam dan suram, dan sebab apabila cuaca tu sebenarnya dia boleh sikit sebanyak mempengaruhi bagaimana perasaan kita pada waktu tersebut kan. Jadi puisi saya ini bertajuk Dingin. Walaupun dia masa tu tidak ada salji turun, tapi ia masih dingin untuk orang Asia dan yang tak banyak lemak macam kita-kita ni lah kan. Jadi masih lagi memerlukan pakaian yang tebal. Okey, jadi saya mulakan. Mendung, kelam, kelabu. Mendung, kelam, kelabu. Pepohon berdiri sendu. Ranting kayu masih di situ. Namun tanpa hijauan daun, tanpa warnaan bunga. Roda terus berputar. Sepanjang jalan, ku renungi lukisan alam. Apakah yang engkau ingin beritakan pada pengembara yang meneroka hertik kehidupan? Masih mendung, masih kelam, masih kelabu. Putaran alam, aturan Tuhan, ada kala kelam, ada kala beku, ada kala penuh warna, ada kala cuma coklat dan kelabu. Jauh merantau, melihat pandangan, menuntut ilmu, menghayati pengalaman baru. Belajar bersyukur atas segala yang ditentu. Nottingham, Januari 2019. Wow. Jadi itu adalah sedikit sama juga semasa saya semacam di Turki. Kami tiba di London, tapi kemudian kami terpaksa mengambil bas lah untuk ke Nottingham yang mengambil masa saya rasa dalam 2-3 jam juga. Jadi sepanjang perjalanan itu kita lihatlah suasana yang kelam, tidak ada pohon yang tidak ada hijau kan, dan suasana itu sebenarnya akan, kalau kita renungi, akan memberi kita 1000 pengajaran, dan mungkin kita boleh kita bersyukur kerana kita diberikan peluang untuk pergi melihat tempat orang. Tak ramai orang boleh pergi kan. Jadi alhamdulillah, dan itu adalah sebahagian pengalaman yang saya dapat nukilkan dalam bentuk puisi. Itulah tadi sebenarnya tuan-tuan dan puan mana yang sedang menonton secara langsung ni kan. Kalau dari awal tadi secara langsung kita sebenarnya kita dah diterbangkan jauh ke merata tempat tadi. Dr. Faridah bawa kita ke Turki, baru saja selepas ni tadi langsung ni bawa kita ke Nottingham, Bella berada di England. Jadi banyak sebenarnya pengembaraan yang kita dapat lakukan walaupun kita dalam fasa pandemik COVID-19 ni mungkin masing-masing berada di rumah saja, tetapi kita dapat mengembara melalui virtual beginilah untuk meneruskan kita punya semangat untuk meneruskan kehidupan. Mungkin sedikitlah saya nak tanya Dr. Faridah lagi lah berkenaan dengan pengalaman pengembaraan kan. Sebab bila mengembara ni tadi doktor dah kongsikannya dengan
apa tu, kita mengembara dan kita menikmati suasana untuk melihat pengalaman-pengalaman pengembaraan kan doktor kan. Ya, Tapi sebenarnya kalau doktor sendirilah sebagai seorang pengembara pergi ke sebuah negara tu ataupun ke yang selalunya yang menangkap perhatian doktor sebagai seorang. Okey, jika saya dapat tangkap dengan betul ya, Tuan Hafiz agak terputus-putus Maksudnya sikit. apa? Soalannya? Mungkin dari segi budaya ke atau dari segi masyarakat ni sendiri ke, atau apa yang sebenarnya yang menarik? Ya, antara perkara yang menarik semasa kita pergi mengembara kan adalah saya rasa satu, kita melihat manusia kan. Melihat manusia walaupun of course manusianya behavior perangai itu berbeza-beza mengikut cara dan budaya di mana seseorang itu berada. Walaupun kadang-kadang kita rasa kita berada dekat. Contohlah saya pernah pergi ke Indonesia pada tahun 2008-2009 semasa mengikuti satu misi kemanusiaan selepas gempa bumi di Yogyakarta. Walaupun ia adalah macam kita adalah serantau kan dalam satu rantau yang sama, tetapi masih boleh dilihat perangai-perangai manusia yang ada yang sama, ada yang tidak, dan itu adalah sebenarnya satu pintu ilmu yang sangat luas. Alam ini adalah satu pengalaman atau alam ini adalah satu pelajaran yang kita boleh ambil. Jadi saya suka melihat manusia dan juga suka melihat kesan sejarah kerana kesan sejarah itu banyak mengajar kita tentang apa yang berlaku sebelumnya dan bagaimana apakah pengajaran yang kita boleh ambil daripada kesan sejarah tersebutlah. Of course tempat-tempat pelancongan, tempat shopping ke kan. Sebab tempat shopping pun ada budaya dan culture-nya sendiri yang kita boleh belajar. Kenapa? Kalau macam di Turki ada Grand Bazaar. Kenapa begitu? Apa yang dijual begitu? Kenapa banyak kedai yang jual apa? Ada setengah-setengah kedai yang menjual setengah perkara yang berbeza. Jadi itu semua ada cerita dan ada culture atau budaya yang di sebaliknya. Ia sangat kita banyak boleh belajar daripada pengembaraan dan perjalanan yang kita buat tu. Abang Hafiz, ada ke? Ada. Ada. Tadi terkeluar sekejap kot ya? Saya minta maaf tuan-tuan dan puan, biasalah begitulah situasinya. Jadi mohon maaf kalau saya terkeluar sebentar tadi. Tapi terima kasih Dr. Faridah kerana terus menjawab pertanyaan saya tadi walaupun mungkin sedikit terputus. Apapun kita masih kekal berada di KL Baca untuk Book Story Basking, dan saya sempat mendengar sedikit jawapan yang diberikan oleh Dr. Faridah tadi, dan terima kasih banyak. Saya ada respons daripada audiens kita Doktor, sangat menyentuh hati puisi Dr. Faridah. Teringat kenangan lalu di perantauan begitu. Dan hidup di perantauan sememangnya banyak mengajar kita erti kesyukuran. Betul. Kan juga sebab kita selalu texting benda yang biasa ni kita selalu ambil for granted, kita tidak begitu menghargainya sangat. Jadi bila kita keluar merantau baru kita merasainya lah. Betul. Ada respons daripada Syarmizan Syafi juga, puisi yang ringkas tapi sangat berkesan, very insightful Doktor. Itu adalah antara respons audiens kita pada petang ini. Baik, okey, kita nak beralih kepada Bella Diana pula untuk persembahan seterusnya, dan marilah kita sama-sama menyaksikan persembahan daripada Bella Diana. Dipersilakan. Okey, semua tajuk lagu ni saya cipta juga. Agak-agak kritis lah. Tajuknya adalah Si Penunda Masa, Prokrastinasi. Terang siang tak membuka mataku, gelap malam bagai cahaya peneman. Mengapa terbalik semua? Ku rasa tak mengerti. Layar hati membawa kerasukan. Cerita aku terhenti seketika. Biar lara membekas dalam menghindarku berkarya. Terasa jauh ku terkejar masa,
sendiri nanti kan tergila. Oh Sang Pencipta, Kau yang utama, yang memegang seluruh jiwa. Allahai, memanglah diri ini tidak berupaya. Terasa jauh ku terkejar masa, nahoda memanggil pulang ke lautan. Ku kata para hati, jangan layan sendiri, nanti kan tergila. Oh Sang Pencipta, Kau yang utama, yang memegang seluruh jiwa. Allahai, memanglah diri ini tidak berupaya. Diri ini si penunda masa. Saya kalau ada kehun depan mata, saya tak tahu betul sebut ke kehun ke kejun ke kan. Tapi kalau ada benda yang kotak yang boleh saya ketuk-ketuk, bangku saya ni saya dah ketuk-ketuk sini dah kan. Harap tak dengar je. Maksudnya hari ni dia macam ni lah. Dia semput sikit. Apa dia tu? Dia macam apa? Sikit, semput sikit. Oh ya, alah. Ini makan sambal ke tak ni? Aduh. Baik, okey. Semput tak semput tapi tetaplah kita menikmati denangan lagu pada Bella tadi dengan sangat-sangat baik di Malaysia ni kan. Kita rasa sangat teruja lah mendengarnya. Dan terima kasih Bella untuk persembahan tersebut tadi. Mungkin boleh kongsi sikit dengan kita kot si penunda masa. Apa kisah di sebalik lagu ni? Kisah di sebalik penunda masa ni. Okey, terima kasih Bang Fiz. Macam lagu yang tadi juga, lagu yang sebelum ni ialah Hilang tu dan juga lagu Si Penunda Masa ni. Kedua-duanya saya cipta waktu tengah lockdown. Sebab dekat UK lockdown ni ialah you kena kerja dari rumah kan. Jadi minggu itu saya asyik mendengar lagu Allahyarham P. Ramlee. Okey. Banyak sangat and then kita dengar lirik dia and then cara P. Ramlee menyanyikan dia sebut satu-satu macam insaflah kan cara nyanyi tu. Jadi sikit-sikit saya imitate. Lepas tu okey tercetuslah buatlah lirik and then buat lagu. Jadilah. Jadi Si Penunda Masa ni kisahnya adalah tentang saya yang menunda-nundakan kerja, bermalas-malasan lah di rumah kan sebab kadang kita susah nak stay fokus kan. Sebab itulah saya buat lagu ni. Cuma lirik ni dituliskan macam nahoda memanggil pulang ke lautan. Maksudnya saya punya korang buat kerja. Macam bagi reminder waktu meeting kan. Jadi sebab bahasa Melayu kita kan bahasa cantik yang sangat indah. Jadi kita boleh bermain dengan kata-kata lah, be creative macam tu. Wah, itu kisah di sebaliknya untuk peringatan kepada diri sendiri sebenarnya supaya tak menunda masa kan untuk tak bertangguh-tangguh buat kerja Betul. Okey, itu kisahnya. Baik. Sebenarnya menarik apabila dengar tadi Bella menyatakan daripada P. Ramlee kan, Allahyarham Tan Sri P. Ramlee kita. Jadi mungkin Bella boleh kongsi jugalah. Sebenarnya inspirasi datang daripada pendengar lagu-lagu tersebut juga kan. Tapi dalam masa sama apa yang Bella lihat dengan penciptaan ataupun pengubahan lagu-lagu Melayu yang sedia ada sekarang ni. Okey, kalau nak komen saya bukan dekat dalam industri. Jadi saya tak boleh. Tak apa, ini daripada kalau bukan daripada penggiat industri pun tak apa. Daripada masyarakat umum kita nak tahu juga ni. Pandangan umum. Saya rasa kebanyakan lagu dia terlalu direct. Macam mana? Kadang-kadang sebab saya rasa bahasa Melayu ni kita itu pandangan saya lah. Bahasa Melayu ni dia lagi cantik kalau dia ada double meaning. Kata berkias lah. Kias. Kalau kita baca, kita tengok Arwah Lolok punya lirik, dia tak boleh tengok secara tersurat, dia kena tersirat. So Arwah Lolok buat lagu pun tersirat. Jadi saya suka benda-benda yang tak adalah nak kerana klasik tu, tapi
dia membawa maksud yang lebih mendalam kot. So jadi saya suka tengok lebih dalam daripada jadi bila lagu tu terlalu senting kan, macam ni je. Tapi lagu ni popular. Mungkin saya terima, tetapi dia tak sampai dekat hati saya. Macam tu lah. So hati Bella ni hati klasik lah ni. Tak juga. Tak adalah. Ada jugalah contoh macam sekarang kan yang E-Boy, Zina yang sebab saya rasa lagu-lagu mereka deep juga. Bagi saya deep. Saya sukalah. Yeni Boy Zinakat tapi kalau ikutkan ni Ihtisham Majdah ni bagi tahu ni, nampak ni ramai si penunda masa termasuk diriku. Jadi ni peringatan kepada kita semua sebenarnya kan. Dan juga adalah beberapa respons daripada audiens kita yang lain, semua memberikan mata-mata bentuk love lah dan sebagainya. Ini semua tengah menghargai kita punya siaran langsung pada petang ni lah. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kita. Baik, okey. Kita beralih semula sebab kita tadi dah teruja nak tahu apakah yang berlaku di sebalik kisah Rai dengan Rafidah kan. Jadi kita nak tahu pengakhirannya. Mungkin kita boleh beralih semula kepada Dr. Faridah. Silakan Dr. Okey, jadi kita dengar ya apakah kisah pengakhirannya. Okey, baiklah Cikgu Syam. Belum sempat Cikgu Syam meneruskan bicara, loceng menandakan waktu rehat sudah berakhir, bergema membingitkan telinga. Baiklah, jangan lupa ya, sekarang kamu baliklah ke kelas kamu cepat. Tanpa menunggu lama, Rafidah dan Rai bergegas menghala ke arah tangga. Rai sudah berlari jauh meninggalkan Rafidah. Rafidah terkedek-kedek ingin mengikutinya dari belakang, tetapi fungsi kedua lututnya terbatas. Dia juga cuba melangkah dengan lebih pantas. Di belakangnya, Cikgu Syam mengerutkan dahinya melihat gelagat Rafidah. Kenapa dengan Rafidah ni? Macam orang sakit lutut saja, omelnya sendirian. Tiba-tiba, mata Cikgu Syam terbeliak melihat senaskah buku menggelongsor keluar daripada kain sekolah Rafidah. Langkah kaki Rafidah juga tiba-tiba kembali normal. Pantas Cikgu Syam mengambil buku ajaib yang terkeluar dari kain sekolah anak muridnya itu. Tertera perkataan 5 sekawan cabut lari karya Enid Blyton dengan tulisan yang besar di hadapan buku berkulit tebal itu. Cikgu Syam tersenyum kecil sambil menggeleng. Dia berteriak ke arah Rafidah yang sudah menghampiri tangga. Rafidah, awak sorokkan buku ini di sebelah lutut awak? Langkah Rafidah terhenti dan dia memandang ke arah Cikgu Syam yang sedang tersenyum. Selang beberapa saat, mulutnya mengukir senyuman kecil dan bahunya diangkat sedikit seolah-olah memberi isyarat. Tak tahu. Rafidah terus berlari menuruni tangga. Sedikit nota. Kenangan bersekolah di kampung memberi 1001 pengajaran. Walau dengan sumber yang terbatas, membaca adalah satu kegilaan yang memabukkan. Karya Enid Blyton sering menjadi sumber imajinasi dan inspirasi meneruskan kehidupan walau serba kekurangan. Benarlah kata pujangga, tidak akan sunyi sebuah kehidupan dengan adanya sebuah buku. Tamat. Terima kasih. Wah. Itu tadi kisah Rafidah dan juga Rai dan hari ni memang hari Dr. Faridah bagi hashtag ketiga ataupun tanda pagar ketiga. Apa tadi? Saya sudah lupa. Membaca itu memabukkan. Jadi itu membaca adalah satu kegilaan yang memabukkan. Okey. Saya ulang sekali lagi. Membaca adalah kegilaan yang memabukkan. Itu adalah hashtag ataupun tanda pagar kita ketiga pada hari ini. Memang Dr. Faridah ini bagi hashtag banyak kita. Tapi kan okey, untuk kita menyelesaikan kisah antara Rafidah dan juga Rai ni tadi kan, mungkin doktor boleh kongsi dengan kita lah pengalaman tersebut tu. Dia mungkin mengimbau pengalaman sendiri juga waktu zaman kecil dan sebagainya kan. Jadi mungkin boleh kongsi dengan kita pada zaman itu, pada ketika itu. Bagaimana dengan budaya membaca waktu itu? Sebab saya lihat dengan keadaan wanita kimono tu bermakna pinjaman buku tu dihadkan, tetapi apa yang berlaku sebenarnya? Okey, dia memang jadi inspirasi daripada kisah benar yang saya sendiri alamilah. Saya memang suka membaca kan. Tetapi waktu dulu perpustakaan sekolah hanya membenarkan macam satu buah buku saja sebab kami tak banyak buku cerita. Saya
masa saya belajar sekolah, saya hanya bergantung kepada buku teks saja. Saya tidak tahu pun kewujudan adanya buku latihan sehingga pada satu ketika saya dihadiahkan buku latihan oleh seorang kakak lah, daripada dia bawa dia beli daripada pekan. Lepas tu dia kata, oh ada ya buku latihan. Selama saya baca tu buku textbook saja dan kita buat latihan yang cikgu beri saja. Jadi begitulah suasananya. Jadi bahan bacaan pun tidak ada banyak. Jadi saya geram, saya nak baca buku banyak. Kenapa saya boleh pinjam satu saja. Jadi saya pun mulalah mengambil buku tanpa kebenaran daripada perpustakaan dengan menyurukkannya di dalam kain sekolah. Jadi minta maaf lah ya kepada sekolah saya dahulu. Tapi janganlah adik-adik dan anak-anak semua jangan buat. Tapi sekarang sebab bahan bacaan dah tidak ada masalah dah lagi kan, insyaAllah. Jadi pada waktu itu sebab macam saya kata, kita tidak ada apa-apa sangat distraction. Saya duduk di pekan kecil, ayah saya berniaga, jadi kita kena jaga kedai. Sambil jaga kedai tu kita membacalah. Saya buat homework, baca. Tak ada apa sangat baca kamus pun baca. Sebab tak ada apa sangat nak dibaca dah. Jadi itu semua menjadi satu, macam saya kata tadi, yang menjadi satu penyelamat dan juga menjadi pintu imajinasi. Sebab kami hidup dalam serba kekurangan, tidak ada rumah yang sempurna, adik-beradik ramai. Jadi apabila membaca buku-buku Enid Blyton, macam satu buku yang saya sampai sekarang saya tak boleh lupa adalah Rumah Beratap Merah. Itu karya Enid Blyton. Saya cari sampai sekarang tak jumpa buku tu. Bagaimana ia menceritakan tentang suasana dalam rumah tu lah. Orang ada rumah dengan bilik yang sempurna lah pada pandangan mata saya pada waktu tersebut. Dan ia memberi satu penyelamat lah kepada saya kan pada waktu tersebut. Jadi gitulah kisahnya pada waktu tersebut lah. Dah lama dah saya. Apa jadi dengan buku-buku yang doktor pinjam tanpa kebenaran tu? Adakah sebab masih ada dan dipulangkan? Yang ni saya buat plot twist sikit lah. Sebab saya rasa saya berjaya memulangkannya semula tanpa diketahui oleh sesiapa. Kan, saya buat plot twist sikit lah saya rasa supaya untuk lagi sedap. Tapi saya kira sebab kegairahan kita untuk membaca dengan lebih banyak. Sebab saya membaca dalam selimut pun saya baca, buka torchlight. Sebab dalam tengah malam kan abah kata tidur, tapi kita nak baca juga. Jadi kita dalam selimut buka torchlight. Baik. Bila doktor cakap pasal kegilaan doktor membaca ni tadi, mungkin saya boleh tanya sikit lagi berkenaan dengan membina keluarga membaca jugalah, sebab Dr. Farida ada sebagai doktor buku juga kan. Jadi dengan keluarga sendiri, bagaimana doktor melihat suasana membina keluarga membaca antara Dr. Farida dan keluarga sendiri? Saya tak adalah paksa anak-anak saya membaca macam kena waktu-waktu yang tertentu membaca, tak. Saya cuma saya membaca dan mereka melihat saya membaca, dan saya membelikan buku dan membawa mereka pergi ke pesta-pesta buku, bawa ke dulu-dulu kalau kita ada acara-acara buku, kita bawa lah. Jadi mungkin secara tidak langsung perkara tersebut tersemat secara, adalah rak-rak bukunya, tapi tidak adalah yang macam ada mesti kena ada membaca satu hari sekali ke, tidak adalah. Jadi itu kita tak langsung dia mereka mungkinlah daripada situ mereka ada tabiat membaca tu. Tapi sekarang ni pun sebab ada banyak gadget kan, ada banyak ni semua, jadi dia agak mencabar jugalah untuk memastikan diorang ni terus membaca. Ada anak-anak saya ada 6 orang anak ada anak yang lebih suka membaca daripada yang lain. Jadi anak ni lain-lain lah dia punya personality dia. Kita kena raikanlah dia kan macam mana. Betul. Baik. Okey, terima kasih Dr. Farida kongsi pengalaman, kongsi cerita kita, termasuklah dengan membina keluarga membaca tadi sedikitnya. Kita mahu mengalihkan perhatian kita kepada Bella Diana pula untuk bacaan naskah seterusnya. Saya difahamkan daripada Sepatu Boleh Terbang juga. Silakan. Okey, Assalamualaikum semua. Ini adalah chapter yang saya ambil daripada penulisan Sarah ya, penulis yang kedua dalam Sepatu Boleh Terbang. Blessing in disguise. Allah tidak memberikan penyakit tanpa penawarnya. Begitu pula dengan sakit hati yang kurasakan di awal tahun ini. Obat penawar yang Allah berikan bukan hanya satu, tapi banyak. Yang pertama adalah tentang salah satu ujian akhir semester, salah satu mata kuliah yang tidak berhasil kuselesaikan dengan baik. Aku sudah pasrah akan gagal pada mata kuliah ini. Namun betapa terkejutnya aku ketika yang terjadi benar-benar di luar dugaan. Di pertengahan bulan Februari, ketika semua nilai semester 1 sudah diunggah, nilai pertama yang ingin sekali ku ketahui adalah nilai mata kuliah ini.
Dan setelah aku log in ke web universitas dan ku klik menu grades, aku mendapatkan nilai distinction. Tentu saja aku tidak percaya. Aku log in dan log out serta merefresh halaman webnya berulang kali. Tapi tetap saja nilai yang tertulis di situ untukku sama. Feedback yang ditulis oleh dosenku pun semuanya baik. Aku tidak menyangka bisa menulis esei sebaik ini. Apalagi saat itu aku dilanda patah hati dan kekecewaan yang mendalam. Obat kedua yang Allah berikan adalah kebahagiaan kerana aku bertemu dan mendapat kesempatan untuk hadir di kuliah singkat Profesor David Crystal, salah seorang linguis kenamaan dari Inggeris di awal bulan Maret. Aku pun berkesempatan berfoto bersama beliau dan mendapatkan tanda tangan beliau. Tidak terhenti sampai di situ, kesempatan untuk mendapatkan ilmu baru di luar bangku kuliah pun terus diberikan Allah di bulan berikutnya. Di bulan berikutnya, tepatnya di bulan April, Allah memberiku lebih banyak kesempatan untuk menjalin persahabatan dengan hamba-hambanya yang baik serta mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi. Aku mengikuti kegiatan Volunteer 24 Inspire yang diadakan di kampusku. Kegiatan ini diselenggarakan untuk mengenang dua dosen dan penelitian luar biasa dari kampusku, iaitu Dr. Tim Richardson dan Dr. Victoria Henshaw yang meninggal kerana kanker. Semua sumbangan yang terkumpul dari acara ini akan disumbangkan untuk dua yayasan kanker di Sheffield, iaitu Teenage Cancer Trust dan juga Western Park Hospital Cancer Charity. Kegiatan ini dinamakan 24 Inspire kerana berisi presentasi dan seminar singkat dari para cendekiawan universitas selama 24 jam non-stop. Selain itu, ada jual penjualan kuih, minuman, live music dan artwork yang semua hasilnya akan disumbangkan. Untuk pertama kalinya di sini aku belajar hal yang berbeza selain bahasa dari presentasi dan seminar singkat yang diberikan. Selain itu juga, aku berkesempatan untuk berinteraksi dengan mahasiswa dari fakultas lain, mulai dari mahasiswa S1 hingga S3. Aku mendapatkan banyak teman baru dari kegiatan ini. Selain dari kegiatan volunteer yang ku ikuti dalam 24 Inspire, aku juga mendapatkan teman baru dengan mengikuti kegiatan lain. Setelah di tahun sebelumnya, aku berkesempatan untuk hadir di seminar ustazah favoritku, Yasmin Mogahid di Manchester. Tahun ini aku berkesempatan mengikuti Losing My Religion, sebuah conference di Harrogate dengan pembicara ulama terkenal dari Inggeris dan Amerika. Mulai dari Omar Sulaiman, Yasir Qadhi, Abu Ihsan Yamatullah, Numan Alihan dan sejumlah ulama lainnya. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, terima kasih. Habis. Oh, itu dia Bella hari ni memang in character lah. Tadi Boran dari negara mana? Macam mana Boran tadi dari negara mana Bella? Croatia. Croatia dengan gaya sebutan Croatia-nya. Ni tadi Sarah punya bahagian dengan lenggok Indonesia-nya. Kan? Memang sengaja Bella membacakannya dengan lenggok bahasa in character betul kepada watak Boran, watak Sarah sendiri. Mungkin boleh kongsi sikitlah dengan kita Bella tentang pengalaman menulis, sebab dalam Sepatu Boleh Terbang ni Bella punya bahagian tadi tu ditulis dalam bahasa Melayu lah pastinya, tetapi Sarah ditulis dalam bahasa Indonesia kan. Jadi tapi dicantumkan dalam sebuah buku iaitu Sepatu Boleh Terbang. Mungkin ada pengalaman penulisan dengan dua bahasa berbeza ini, ada respons daripada pembaca ke yang pernah berkongsi dengan Bella atau macam mana? Saya rasa sebenarnya bahasa Melayu dan juga bahasa Indonesia ni dia satu rumpun, dari satu rumpun yang sama. Jadi perkataan dia sama je, cuma ada benda-benda yang bertukar lah. Contoh macam kita fakulti, itulah perkataan pinjaman dari Inggeris lah contohnya kan. Mereka fakultas, kita universiti, mereka universitas. Jadi saya rasa itu yang menariknya kenapa saya dan Sarah kita bersetuju nak menulis, dan Kertas Terbang Studio, penerbit kami, bersetuju mungkin satu kerana ialah sebuah travelog. Travelog ni bagi saya dia ada kebebasan sedikit lah. Maksudnya berapa banyak kejujuran yang kita nak letak dekat dalam buku itu. Macam saya katakan pada Sarah, saya kata saya mau menulis dengan gaya bahasa hati saya. Jadi Sarah juga menulis dalam bahasa hatinya. Macam itulah. Jadi bila kita tulis, adalah campuran Inggeris kalau perasan lah kan. Macam blog pun ada bahasa lain kan.
Mungkin kelonggaran dekat situ, kebebasan yang diberikan oleh Kertas Terbang Studio dan juga buku Travelog yang dinamakan Travelog itu sendiri yang membuatkan kita kita cuba market ni. Maksudnya kita cuba dan kita exposekan kepada pembaca apa yang you dapat daripada Sepatu Boleh Terbang bukan hanya sebuah buku penulisan bahasa Melayu, tetapi ialah tulisan bahasa Indonesia. Jadi kita sama-sama belajar. Dan Sarah juga, walaupun buku ini dipasarkan secara penuh di Malaysia, Sarah juga turut waktu sama-sama kita launch buku ni ada kat KL Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Sarah juga ada dah ada yang meminta buku. Ada juga Sarah bawa pada satu hari nanti, insya-Allah jika kami Kertas Terbang Studio dapat dibawa lagi jauh lah, maksudnya lebih daripada Malaysia. Lebih dari Malaysia, insya-Allah Sarah boleh, maksudnya buku ini boleh dibawa kepada pembaca Indonesia juga. Baik, menarik. Kalau ikutkan hari ini juga, Bella tak nak lepas daripada tanda pagar ataupun hashtag. Dia tak nak kalah dengan Dr. Faridah. Kan? Kalau ikutkan saya, ada satu dapat tadi hashtag untuk Bella hari ini, iaitu Travelog Jujur. Menuliskan kejujuran melalui pengembaraan. Wah, gitu kan. Jadi itu tak nak kalah lah orang kata kan. Bella tak nak kalah di situ. Baik. Okey, terima kasih Bella untuk perkongsian tersebut. Kita masih lagi anda semua tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana masih lagi bersama-sama kita pada petang ini untuk Book Story Basking yang dibawakan oleh My Book Festival Sebenar Kuala Lumpur, Ibu Kota Buku Dunia. Dan kita akan teruskan di hujung-hujung sesi ni ada beberapa sikit lagi persembahan yang boleh kita raikan bersama-sama pada petang hujung minggu ini, dan kita bawakan Dr. Faridah sekali lagi untuk bacaan puisi seterusnya Sebenar Book Story Basking. Dipersilakan Dr. Faridah. Okey, terima kasih Tuan Hafiz. Jadi ini adalah antara, tadi kita dah dengar kelam, kelabu, semua benda-benda yang mungkin depressing kan. Tapi kali ini puisi saya bertajuk Hidup Penuh Warna. Ya, ini adalah antara puisi yang awal-awal saya tulis pada tahun 2012. Okey. Seorang kanak-kanak ceria, gembira, mata bercahaya. Rakan baik pensel warna, suka kepada daun dan bunga. Setiap kali berkarya, kertas putih bertukar rupa. Pandangan penuh warna, juga daun dan bunganya. Semalam bunga berdaun ungu berkelopak kelabu. Hari ini daun bertukar coklat, bunga bertona gelap. Esok mungkin daun menjadi oren, bunga hijau menyala. Kanak-kanak ceria, gembira, hidup penuh warna. Terus melukis, terus mewarna. Rakan berkata, kamu salah. Daun hijau warnanya. Bunga bertona merah. Mengapa mahu mengubah? Itu aturan alam semesta. Adik berbicara, kamu salah. Daun hijau warnanya. Bunga bertona merah. Mengapa mahu tersalah arah? Itu aturan alam semesta. Guru pula bersuara. Kamu salah. Daun hijau warnanya. Bunga bertona merah. Mengapa mahu berbeza? Itu aturan alam semesta. Kanak-kanak diselimuti duka. Adakah salah? Adakah dosa? Daun berdaun hijau, bunga bertona merah? Di manakah warna-warni dunia? Rakan terus berkata, kamu salah. Adik terus berbicara, kamu salah. Guru terus bersuara, kamu salah. Hijau warna daun, merah warna bunga. Mengapa mahu berbeza? Itu aturan alam semesta. Kanak-kanak terus melukis, terus mewarna, daun dan bunga terus dilakar. Namun, cuma dua warna. Merah kepunyaan bunga, hijau pula untuk daunnya. Tiada cara lain melihatnya.
Itu aturan alam semesta. Kanak-kanak dimakan usia, terus melukis, terus mewarna. Merah untuk bunga, hijau untuk daun. Tiada sebab bertukar warna. Bukankah itu yang sebetulnya? Si bijak pandai teruja melihat kanak-kanak melukis mewarna. Cantik hasilnya, hebat seninya. Namun hanya hijau untuk daun, merah untuk bunga? Hati kecil tertanya-tanya. Si bijak pandai menyusun kata. Mengapa hanya hijau dan merah untuk daun dan bunga? Bicara kanak-kanak, hijau untuk daun, bunga bertona merah. Si bijak pandai terkesima. Hati sedih dan lara. Kasihan si kanak-kanak. Hanya melihat hijau dan merah untuk daun dan bunga, hidupnya cuma ada 2 warna. Si bijak pandai bermadah. Wahai anakku, pelangi 7 warnanya. Ribuan rona daun dan bunga. Daratan, lautan diseri warna-warni ciptaan ilahi. Dunia dipenuhi hijau, merah, ungu, kelabu, biru, hitam, putih, kuning. Tidak terkira. Pelbagai rona warna bermacam tona. Wahai anakku, hidup ini penuh warna, bukan sekadar hijau untuk daun, merah untuk bunga. 25 Jun 2012. Terima kasih. Wow. Saya banyak bagi wow dulu kan sebab apa nama tu, saya dapat rasa dia punya apa nada suara doktor bawakan tu kan, perasaan tu. Saya fikirkan kalau satu hari nanti tiba ada mana-mana penggiat audiobook misalnya yang tiba-tiba nak panggil Dr. Faridah untuk membacakan puisi ataupun membacakan naskah untuk audiobook mereka, buku audio, saya rasa suara Dr. Faridah antara suara yang mahal yang boleh kita ketengahkan. Oh, bolehlah saya pincin awal. Dapat lagi lain. Aduh. Saya sengaja nak menyebutnya di sini kan. Maknanya kalau ada tuan-tuan perempuan mana yang mungkin menghasilkan buku audio, jadi kalau perlukan suara-suara seperti Bella ataupun Dr. Faridah, bolehlah menggunakan khidmat mereka juga untuk membacakan naskah. Terima kasih Doktor untuk pengalaman tersebut. Tapi apakah kisahnya ataupun apakah ceritanya? Sebab saya tanya ni, merah hijau pada tadi ni kan. Apa ceritanya dengan puisi ni? Okey, dulu kan masa kita kecil-kecil kalau cikgu suruh mewarna, kita mesti fikir automatik saja warna merah, bunga ros kan mesti warna merah atau bunga raya warna merah, lepas tu daun warna hijau, itu saja. Jadi ia adalah satu macam metafora. Kadang-kadang kita memandang satu perkara itu melalui lensa, itu sahaja lensanya, itu sahaja cara pandangnya. Tidak kita tidak membenarkan diri kita meneroka atau kadang-kadang untuk kita mencabar diri kita. Sebab untuk keluar daripada kebiasaan itu adalah salah satu yang sangat susah lah kan. Dan kalau dalam puisi ini, biasanya kanak-kanak tu dia memang sangat suka meneroka. Sehingga adanya pengalaman-pengalaman lain ataupun sini adanya orang dewasa yang memberi mereka kotak. Macam tu sajalah sepatutnya kamu berperangai ataupun macam tu sajalah kamu sepatutnya berfikir. Tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya ada banyak penerokaan. Of course kita perlukan panduan dan kita sebagai seorang Islam memang kita ada panduannya tersendiri. Tetapi kita tidak perlu melimitkan ataupun menghadkan kita punya potensi diri itu. Jangan melihat sesuatu itu hanya merah untuk bunga, hijau untuk daun. Banyak lagi warna bunga yang lain, banyak lagi warna daun yang lain. Mengembaralah dan kita akan melihatnya masa kita mengembara. Betul tak tuan? Dan Bella yang sentiasa mengembara kan, berada di negara orang. Kita mungkin tak rasa sebab kita duduk di cuaca yang sama je sepanjang tahun. Betul tak kan? Betul. Itu pun kadang ada juga di tengah-tengah tempat, tiba-tiba dia punya daun tukar warna orange, kan, warna kuning kan. Jadi kita cabar diri kita untuk berfikir di luar kebiasaan untuk kita meneroka potensi yang di luar sana.
Pertandingan tanda pagar pada petang nanti nampaknya dibenangi oleh Dr. Faridah kan. Cabar apa tadi doktor sekali lagi? Cabar diri di luar kebiasaan apa? Sebenarnya saya berada di hadapan penonton semua pun it's way beyond my comfort zone. Saya selalu berceramah di hadapan student saya, mungkin di staff saya kan. Tapi tiba-tiba hari ini di orang yang tidak saya kenal. Betul. Tapi atas dasar untuk berkongsi dan salah satunya adalah mencabar diri untuk keluar daripada zon selesa. Okey. Tanda pagar ni Bella macam mana ni? Kalau ikutkan pertandingan ni macam dah 3-2 dah ni kan. Ada potensi nak lawan tak ni? Bella punya tanda pagar ada banyak pada lagu-lagunya yang sangat betul. Kan? Betul sebenarnya kan. Tapi kita tak apa, kita kekalkan kemenangan itu kepada Dr. Faridah dahulu. Baik, okey. Tuan-tuan dan puan mana yang sedang menyaksikan secara langsung ini, terima kasih kerana masih lagi bersama-sama dengan kita di Book Story Basking Chapter 1. Ini adalah siri pertama untuk Book Story Basking yang dibawakan oleh My Book Festival sempena Kuala Lumpur, Ibu Kota Buku Dunia. Dan sedar tak sedar sebenarnya kita pun dah menghampiri ke penghujung rancangan kita pun sebenarnya kalau ikutkan. Jadi kalau ada sikit lagi waktu yang mungkin saya boleh berikan kepada ruang ini kepada tuan-tuan dan puan, jika ada sebarang pertanyaan kepada dua orang artis jemputan kita pada petang ini, iaitu Dr. Faridah dan juga Bella Diana. Jika ada sedikit pertanyaan, saya berikan ruang ini, boleh tinggalkan di ruang komen untuk kita sama-sama ajukan kepada mereka dalam sedia waktu yang ada inilah. Dan kita mahu beralih kepada Bella Diana untuk persembahan seterusnya. Sementara kita menantikan jika ada sebarang pertanyaan ataupun soalan daripada tuan-tuan dan puan. Baik, kita berikan perhatian kepada Bella Diana untuk persembahan seterusnya. Dipersilakan. Terima kasih Bang Fiz. Okey, tajuk lagu ni yang saya cipta ni adalah realisasi. Ya. Kena dulu. Senangnya ku lupa. Apakah ku tak percaya? Sedetik masa bernilai ku harapkan ku temukan di masa depanku. Lenanya tidurku, sudahkah ku bayang senyummu? Bermula esok hari ku akan maju bersama, langkah lajumu. Terang sinaran memancar di atasku, mahu ku terus hidup. Jangan di tepi semua berangan akan ku realisasikan. Walau di depan akan beralangan, tetapkan ku tunaikan semua cintaku padamu. Perlahan kayu becaku biar terhenti seketika. Ku tahu ku akan terus maju berjalan berdampinganmu. Terang sinaran memancar di atasku, mahu ku terus hidup. Jangan di tepi semua berangan akan ku realisasikan. Walau di depan akan beralangan, tetapkan ku tunaikan semua cintaku padamu.
Semua cintaku padamu. Ini ditujukan kepada seluruh rakyat Malaysia ke macam mana ni Bella? Itulah, sorry semput sikit lah rasanya. Macam, tahulah. Okey. Sebenarnya macam ni, lagu ni section tajuknya ialah realisasi. So macam sambungan kepada kisah yang buat buku Sepatu Boleh Terbang tu. So saya jobless sekejap and then saya kerja sekejap sebagai research assistant di UC Melaya. And 2 bulan lepas itu supervisor PhD saya lama dia hantar DM je dekat Facebook macam tu. Dia kata, Diana, dia kata, what are you doing? Betul lah, dia macam kita borak-borak. Kemudian dia kata, would you like to come back? Lepas tu macam, apa kerja ke? Lepas dia macam tu, alhamdulillah, saya excited lah. So, lagu ini kiranya adalah tentang momen di mana saya hampir menggapai benda yang saya nak lah. Maksudnya kerja yang saya dendamkan dan bekerja di luar negara. Satu pengalaman yang tak semua orang boleh rasa. Jadi saya rasa itu yang kiranya saya sangat sangat beruntung. Allah pilih saya. Baik. Okey, Bella, kalau ikutkan setakat ni, kalau yang dipersembahkan pada hari ni dengan kita semua audiens pada hari ni ada 3 buah lagu kan. Tapi kalau mungkin boleh kongsi dengan audiens, berapa buah lagu yang Bella dah ada setakat ni? Total yang saya buat-buat. Yang dah ada lah. Yang since saya buat dari masa sebenarnya banyak karya saya buat adalah waktu saya belajar di saya belajar di UK lah. Total dia adalah 25, tidak termasuk tidak termasuk 4 atau 5 lagu tahun ni. Okey. Dah boleh buat album kan? Itu baru dah ikat ni kan. 20 lebih ni mana dah boleh buat album ni Bella ni. Kan? Jadi ada kemungkinan ke akan buat album ke atau macam mana ni Bella? Yelah, satu kita macam mana confident tu kena ada kan. Saya rasa lagu tu first kita kena tahu macam mana audience nak menerimanya kan. Kalau lagu tu tak boleh diterima dan audience rasa macam biasa, jadi saya rasa tak apalah, saya keep dulu kepada saya. Bila dah ada keyakinan untuk pergi tu, saya akan push lah. For now saya rasa tengoklah macam mana. Kan? Tapi kan daripada banyak-banyak lagu yang tadi Bella kata ada dalam 20 lebih buah lagu kan, adakah 3 lagu yang dipersembahkan pada petang ni adalah lagu yang paling dekat dengan diri Bella, maksudnya yang paling memberi kesan mendalam ke atau macam mana? Yang 2 lagu yang mula tu sebab lagu itu bagi saya benda yang baru sebab tiba-tiba lah dia ada unsur klasik. Jadi saya rasa dia nak test lah benda tu. Yang Realisasi ni antara lagu lagu yang paling saya suka lah antara lah. Baik. Nanti mungkin kita boleh tanya kepada audiens lah kan, daripada 3 buah lagu yang dikongsikan yang dipersembahkan oleh Bella ni, antara lagu 3 ni mana yang mereka paling suka kan. Jadi bolehlah kita tengok vote mereka nanti kan. Tapi apapun vote ini bukanlah pertandingan saja, kita nak tengok respons daripada audiens. Terima kasih sebab Bella dah bersama-sama dengan kita pada petang ini juga. Kita ada soalan sebenarnya daripada audiens pada petang ini dan kita raikan mereka di hujung-hujung sesi kita. Ada perkongsian dahulu daripada Puan Din Rahman, perkongsian cerita yang menarik Dr. Faridah. Saya juga pernah mengisi masa lapang dengan membaca kamus. Tetapi ada soalan daripada Puan Mas Riana. Dr. Faridah, macam mana untuk galakkan anak-anak supaya minat menulis karangan, cerpen dan sebagainya? Mungkin Dr. Faridah boleh kongsi pengalaman. Saya ni bukanlah seorang ibu yang macam akan paksa anak-anak buat apa-apa kan. Tetapi mungkin sebab anak saya perempuan, mungkin agak berbeza untuk anak lelaki dan anak perempuan. Tetapi apa yang saya anak-anak saya, dia orang suka menulis apabila mereka membaca buku yang baik. Pada anak sulung saya dahulu masa dia sekolah, sekarang anak saya dah masuk college, masa dia sekolah dia selalu dapat improve dia punya karangan apabila dia membaca buku Ain Masarah. Mungkin ramai yang pernah tahu kan, Bling Book, buku Ain Masarah. Anak saya antara peminat tegar lah. Puan Ain beratur masa nak jumpa beliau dekat pesta buku. Dan mereka, bila mereka confident sebab mereka dah ada banyak vocab, dia orang dah dapat melihat struktur ayat yang bagus daripada buku-buku cerita tersebut, sebab buku-buku cerita Ain Masarah memang struktur ayatnya bagus, bahasanya bagus dan mempunyai boleh menambah vocab, perbendaharaan kata kepada anak-anak. Jadi mereka pun mungkin lebih dapat confident untuk mereka menulis karangan dan cerpen ni. Dia bergantung. Dalam adik-beradik saya tak adalah pula yang suka. Semua saya sajalah, adalah mungkin seorang dua yang ni. Tapi
itu saya rasa bahagian masing-masing, minat masing-masing. Tetapi untuk sekolah ke apa tu, mungkinlah kita boleh galakkan mereka untuk membaca buku-buku yang baik. Dan sekarang kalau tak, sebab ramai juga kawan yang bertanya macam mana nak suruh anak baca buku, diorang tak suka. Baik tengok TikTok ke, tengok ni ke kan. Saya kata mungkin ataupun diorang tak kerti cakap Melayu. Nak bagi buku bahasa Melayu apa? Ada juga kawan saya begitu. Saya kata cuba mulakan dengan komik kan. Saya rasa komik misi adalah antara komik yang terbaik. Bukan saja bahasanya bagus, tetapi dia kontennya pun bagus. Kontennya misi 5A, misi ni kan. Jadi persahabatan, banyaklah misi dia belajar, banyak-banyak misi dia kan. Jadi itu mungkinlah boleh menyemai ataupun mula-mula untuk menyuburkan diorang punya minat untuk membaca dan seterusnya untuk menulis. Kurang-kurangnya untuk menulis masa diorang peksa lah kan. Akan datang tu bila minat mereka ada, mungkin mereka akan teruskan saja selepas itu. Betul. Tanda pagar seterusnya, cari bahan bacaan yang baik. Itu akan membantu kita untuk menambah kosakata dan membantu kita untuk belajar menulis dengan perkataan-perkataan baru yang kita akan kenal dalam pembacaan kita. Baik, kita ada respons seterusnya daripada Husna Adnan. Paling suka si penunda masa. Bella. Mungkin silap-silap ni Husna minta sekali lagi ni sebagai penutup lagi penunda masa. And lepas tu ada daripada Syarmizan Syafi, semoga Doktor dan Bella terus istiqomah untuk terus berkarya, insyaAllah. Amin. Baik, okey. Tapi tadi Dr. Fadilah banyak berkongsi pengalaman pembacaan dan pengalaman mengambil buku tanpa kebenaran. Mengambil buku tanpa kebenaran kan. Mungkin ada sedikit lah, Bella mungkin boleh kongsikan dengan kita juga, audience, suasana pembacaan ataupun proses peminjaman buku di negara yang tempat Bella duduki sekarang ni kan. Macam mana perbezaannya bila melihat antara di Malaysia dan juga di negara yang sedang Bella duduki sekarang ni? Okey, kalau dalam penyelidikan lah, ataupun dalam research ni, biasanya kita akan go for research articles sebab dia lebih updated kan. Jadi benda tu semuanya kita ada macam kita panggil browser untuk papers macam tu. Jadi saya agak jarang sebenarnya pergi ke library, melainkan kalau kita nak dapatkan main source buku dan sebagainya. Dekat sini tak ada limitation. Buku memang boleh pinjam dan dia hanya ada reminder kepada email lah. Maksudnya kalau kita hantar buku tu, dia keep on hantar reminders untuk hantar buku, tetapi tak ada denda, tak ada apa. Because memang galakan dia macam tu. Kalau tak salah saya untuk National Library ataupun State Library ke apa dekat sini ataupun City Library ke apa, memang banyak. Maksudnya boleh pinjam mungkin up to 100. Itu yang saya dengar daripada kakak ipar saya. Kakak ipar saya dan family abang saya memang tinggal di Kanada. Boleh pinjam 100 buku. 100 buku dalam satu masa? Boleh buat library di rumah ya? Jadi boleh pinjam sebanyak mungkin. Jadi bagaimana mereka mendidik kan anak-anak untuk menggalakkan mereka untuk membaca. Cuma pada pandangan saya, pembacaan ialah of course kita kena tahu dari segi sources lah kan. Jadi rujukan lah. Tetapi bagi saya pembacaan ataupun menimba ilmu, it can be in many ways. Macam tu. Pasal kita dah ada komputer, kita ada teknologi. So kalau saya nak tahu apa-apa, saya memang Google. Paling-paling pun, paling common kita akan pergi Wikipedia. Just to get to know something. Dari situ kita akan pergi lebih deep lah. Kalau kita nak ni, kita dapatkan PDF, research article tentang ni ke apa. Dan YouTube sendiri, kita boleh belajar macam-macam. Discovery tentang macam-macam benda. So tak ada masalah pun sebenarnya. So asalkan jangan berhenti dahagakan ilmu macam tu. Betul. Menarik bila sebab cakap boleh kongsi sampai 100 buah buku tu, bermakna koleksi tu kalau katalah sebab sebuah negara tu mungkin rakyatnya lebih ramai kan. Jadi makna kata kalau dia boleh membenarkan satu orang rakyat dia meminjam 100 buah buku, bermakna koleksi buku di perpustakaannya memang sangat banyak yang boleh digunakan dan betul.
Dan mungkin ada Dr. Faridah ataupun Bella sendiri nak respons berkenaan dengan sedikit bahan bacaan ni, sebab sekarang ni kita dah ada bahan bacaan dalam bentuk digital, fizikal. Kita ada buku audio, malah mungkin kita boleh mendengar bacaan macam tadi yang Dr. Faridah dan Bella sampaikan dalam bentuk audio siar ataupun podcast kan. Mungkin Dr. Faridah, maknanya sekarang ni kalau ikutkan sebab untuk membaca tu dah tak ada sebab untuk tidak membaca. And, mungkin Dr. Faridah dan juga Bella sendiri ada respons berkenaan dengan dah tak ada sebab untuk kau tak membaca dah lah, sebab semua sumber ni dah ada dah. Berbandingan dulu Dr. Faridah sampai nak kena mengambil buku tanpa kebenaran kan. Mungkin ada respons Dr. Faridah ataupun Bella berkenaan hal ini. Ya, betul. Sekarang memang banyak, bukan saja sumber ilmu terlibat dalam bahan bacaan bercetak, juga dalam bentuk digital, juga dalam bentuk video, dalam bentuk grafik, dalam audio, podcast dan sebagainya. Dan ia tidak ada, orang kata only sky is the limit lah kan. Tidak ada. Anak saya pun kadang masak kat dapur dia dengar podcast. So dapatlah satu sumber ilmu bagi dia. Sebab dulu kalau membaca secara fizikal nak kena duduk, ada dedicated masa. Betul. Sekarang maksudnya masa kita drive ke, masa kita buat benda-benda lain, kita boleh sekalikan lah dengan tu. Jadi memang tidak ada banyak alasan lah untuk kita, hanya diri kita sajalah yang kita, alasan tu hanya diri kita. Itu sajalah. Bella ada nak tambah daripada apa yang Dr. Faridah nyatakan? Saya rasa macam ni, kita kena tanya diri kita apa yang kita suka. Macam saya rasa bila dah masuk umur 30-an ni, minat saya dah macam masuk macam ayah saya punya minat. Politik, sejarah, benda macam tu lah, and then geografi sikit. Jadi dari mula kita kena ada mentor. Jadi ayah saya mentor, dia akan supplykan saya. So ayah saya ni macam ensiklopedia yang bergerak. So, okay. Ni kan. Tapi kita kena setiap benda yang kita dengar tu. Jadi saya kena ada pembacaan sendiri ataupun ilmu saya sendirilah. Maksud saya kena cari. So dari situ saya akan cari paling dekat sebenarnya bagi saya rasa antara banyak lah dari segi membaca atau mendengar. Saya lebih kepada mendengar sebab mungkin saya main muzik kot macam tu. Macam anak-anak Dr. Faridah pun kan, macam dekat dapur pun dengar podcast kan. Macam itulah saya akan bawa headphone sambil masak dengan YouTube. Benda yang saya suka. Rasa macam dah tua pula. Tak adalah. Tapi kira generasi sekarang dia sangat ada banyak peluang untuk menimba bahan bacaan. Bahan bacaan tu dah banyak dah kan. Dah bervariasi. Dulu hanya buku saja. Betul. Terima kasih untuk respons daripada Dr. Faridah dan juga Bella Dena. Sikit sebagai penutup sesi kita pada petang ini, Husna Adnan ada menyatakan bahawa terima kasih Dr. Faridah rekomen komik misi. Jadi siapa yang berminat untuk dapatkan komik misi boleh dapatkan di bit.ly/squad misi. Ini semua nanti tuan-tuan dan puan mana yang menonton secara langsung ni boleh lihat di ruang komen, ada linknya. Dan Ruby Annie menyatakan bahawa setuju si penunda masa yang terbaik antara tiga pada petang ini. Dan juga Abdul Syahid menyatakan Bella, kami menunggu buku terbaru dari Bella. Jadi mungkin sebagai penutup nanti saya nak minta izin untuk Bella sedikit sekali lagi mempersembahkan sekali lagi lah kot si penunda masa sebagai penutup sesi kita. Kalau tanpa tanpa tekanan boleh Bella? Tanpa tekanan, kongsi sekali lagi untuk si penunda masa dengan kita sebagai penutup sesi. Tetapi juga dalam masa sama, tadi di ruang komen ada kami sertakan juga pautan berkenaan dengan buku-buku dan juga nama artis jemputan kita pada petang ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh ikuti mereka, Dr. Faridah Idris dan juga Bella Dena, di semua saluran media sosial mereka. Termasuk juga di YouTube channel masing-masing, sebab Dr. Faridah tadi ada channelnya Dr. Buku, Bella pun ada channel yang anda boleh dengar kembali alunan lagu beliau. Jadi boleh ikuti mereka di media sosial masing-masing. Dan saya nak beri ruang sedikit sebelum kita nak tutup dengan Bella Dena untuk si penunda masa sekali lagi. Saya nak beri ruang masa sikit pada Dr. Faridah. Mungkin boleh ada buku-buku yang dekat belakang tu yang mungkin nak highlightkan sikit ke dekat audiens kita pada petang ni? Okey, ini adalah antara buku yang saya pernah tulis lah. Ada beberapa buku yang saya rasa kalau macam ini, buku cerita bergambar, ini boleh diberi di e-book. Saya rasa kat Play Store ada. Ini
Dan ini adalah buku saya yang pertama yang saya terbitkan. Saya rasa sekarang dalam bercetak dah tak ada, tapi ada dalam bentuk e-book. Ini membesarkan anak hebat dengan susu ibu. Waktu tu saya masih ada anak kecil kan. Jadi saya tulis pada waktu tu tidak ada lagi bahan bacaan yang komprehensif tentang susu ibu dalam bahasa Melayu. Dan seterusnya extension daripada itu adalah satu buku ni, Intim Selepas Bersalin. Ini bukan buku 18XX ke apa bukan ya. Ini sebab adalah antara isu yang ramai orang tak nak tanya sebab rasa sekan, tebu kan dalam masyarakat kita. Betul. Jadi saya berikan sedikit, tidak ada adegan-adegan 18XX ya, bagi secara prinsip dan juga beberapa tips yang kita boleh pakai. Dan buku terbaru ini bukan saya seorang. Ini adalah saya dengan rakan-rakan saya, rakan-rakan Nusrah Halab. Kami membuat Al-Kahfi workbook. Dia dalam dua bahasa, bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Jadi ia adalah berkaitan dengan surah Al-Kahfi di mana kita sebenarnya bagi macam buku nota sebab kami ni suka pergi kelas. Lepas tu orang perempuan kan suka menulis kan Tuan Hafiz. Compare dengan orang lelaki kan. Jadi tak cukup kertas. Dia terus compare sini saya tercabar ni. Kan? Jadi tak cukup kertas. Lepas tu kadang-kadang bila dapat nota kan, alah tulis sana tulis sini kan. Jadi kita kata tak apa. Atas rasa keperluan kita sebagai pelajar, kami ada 4 orang lah, makcik-makcik Kiyah lah, kiranya geng-geng makcik Kiyah kan. Buat buku ni supaya dia memberi kita lebih banyak ruang. Ada juga ini soalan-soalan reflection yang kita boleh buat bila kita baca surah Al-Kahfi. Jadi saya rasa ada linknya di Shopee. Dan ini sebagai perkongsian lah. Kalau siapa nak beli, saya rasa diorang letak link di pautan. Jadi terima kasih kepada My Book Festival yang telah sudi menjemput saya. Ia adalah satu pengalaman yang baru dan tetapi sangat gembira. Saya sangat gembira dan suka saya untuk berkongsi dengan semua hadirin. InsyaAllah kita dapat memeriahkan lagi. Sebab KL sebagai Ibu kota buku dunia. Ibu kota buku dunia akan lebih banyak lagi lah rakyat Malaysia yang membaca dan meningkatkan tahap pemikiran dan profesionalisme mereka. InsyaAllah. Terus Dr. Faridah bagi penutup kan, tapi saya nak balas juga balik. Saya ada nota lah Dr. saya ada nota untuk sesi petang ni. Jangan kata lelaki tak ada saya nota. pergi ceramah kan. Selalu kata okey yang perempuan-perempuan ya, yang lelaki-lelaki tak apa. Kan sebab selalunya macam itulah. Saja nak tunjuk saya pun ada nota. Jangan kata lelaki tak ada. Ini bukan gender competition. Ya betul. Allah jadikan kita ni berbeza-beza kan. Betul. Saya sengaja bergurau dengan tuan. Lelaki yang beli, kalau tak beli untuk diri sendiri, beli untuk girlfriend ataupun untuk isteri kan. Betul. Tak, saya sengaja bergurau dengan doktor tadi. Tapi betul, pautan untuk buku-buku yang Dr. Faridah hasilkan ini ada di ruang komen. Tuan-tuan perempuan boleh lihat, boleh scroll semula di ruang komen. Tadi saya ada sertakan pautan-pautan untuk beberapa buah buku yang dihasilkan oleh Dr. Faridah. Sama juga dengan Bella Diana, ada pautannya tentang buku Sepatu Boleh Terbang. Anda boleh dapatkan buku-buku mereka di semua, apa dia? Boleh tak saya nak share sikit? Boleh silakan. Ni adalah buku-buku yang dihasilkan oleh Kertas Terbang Studio. Ada banyak sebenarnya, selain pada Sepatu Boleh Terbang juga. Ada 8 buah buku bawah Kertas Terbang Studio di laman web. Saya rasa rasanya ada link kot. Ada, tadi kita ada sertakan di ruang komen. Link untuk Kertas Terbang Studio punya website. Jadi tuan-tuan perempuan boleh dapatkan buku Bella dan juga rakan-rakan yang lain yang Bella ada paparkan di skrin kita pada petang ini. Sebagai penutupnya, saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Faridah dan juga Bella Diana kerana sudi bersama-sama dengan kita untuk Book Story Basking Chapter 1 yang dibawakan oleh My Book Festival. InsyaAllah akan ada lagi siri-siri seterusnya dan terus kekal bersama-sama dengan kami sepanjang tempoh Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia ini dengan pelbagai acara, pelbagai program yang kita bawakan, sama ada Bampis tersekat. Kita nak rampas kuasa ke ni? Rampas kuasa? Diana boleh main kot Diana. Dr. Faridah, betul lah. Betul juga kan? Boleh ke ni? Kita rampas kuasa lah ya Tuan Hafiz. Dah tersekat dah tu. Boleh proceed. Okay. Alright, saya proceed. So
So the last one. Tapi sebelum tu saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada KL Book Festival dan juga KL Baca, terutama kepada Kak Azhar dan juga kerana telah menjemput kami berdua lah. Dan terima kasih kepada Dr. Faridah kerana berkongsi banyak ilmu. Okay. So, InsyaAllah kita boleh jumpa lagi. Kita kena bersembang lagi panjang lah. Ya, betul. So apa lagu tadi? Lupa pula. Penunda masa. Penunda masa. Okay. Terang siang tak membuka mataku, gelap malam bagai cahaya peneman. Mengapa terbalik semua? Ku rasa tak mengerti. Layar hati membawa kerasukan. Cerita aku terhenti seketika. Biar lara membekas dalam mengintarku berkarya. Terasa jauh ku terkejar masa, nahoda memanggil pulang ke lautan. Ku kata pada hati jangan layan sendiri, nanti kan tergila. Oh Sang Pencipta, Kau yang utama, yang memegang seluruh jiwa. Alahai, memanglah diri ini tidak berupaya. Terasa jauh ku terkejar masa, nahoda memanggil pulang ke lautan. Ku kata pada hati jangan layan sendiri, nanti kan tergila. Oh Sang Pencipta, Kau yang utama, yang memegang seluruh jiwa. Alahai, memanglah diri ini tidak berupaya. Diri ini si penunda masa. Habis. Thank you. Sorry lah sumbang. Terima kasih banyak-banyak. Saya mohon maaf sekali lagi jika ada salah silap sepanjang mengendalikan sesi My Book Festival ataupun Book Story Basking pada petang ini. Terima kasih banyak pada Dr. Faridah. Terima kasih kepada Bella Diana. Sampai bertemu lagi di episod-episod seterusnya untuk Book Story Basking. Teruskan menyokong My Book Festival, teruskan menyokong Bella Diana dan juga Dr. Faridah dengan mendapatkan karya-karya mereka. Anda boleh lihat semula, scroll semula di ruang komen, ada pautan-pautan yang kita sediakan. Dengan itu kita akhiri Book Story Basking pada petang ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang. Bye-bye semua. Bye.